Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Sejarah tingkatan 4. Jadi sekarang kita berada di 7.2, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Sebenarnya apa jawatan kuasa hubungan antara kaum nih? Jadi ceritanya begini. Lepas Perang Dunia Kedua kan Jepun sudah kalah. Jadi pada masa itu zaman komunis lagi, mengganas. Jadi keadaan perpaduan dalam kalangan penduduk pada masa itu sangat renggang antara orang Melayu, orang Cina dan orang India. Dan banyak parti politik yang maukan kemerdekaan. Jadi British begitulah, boleh merdeka, tapi kena ada kerjasama antara kaum, tiga kaum utama yaitu Melayu, Cina dan India. Barulah diberi kemerdekaan. Sebab British tidak mau berikan kemerdekaan kepada tanah Melayu dalam keadaan tanah Melayu ini huru-hara. Sebab kalau tanah Melayu ini huru-hara, ekonomi British akan terjejas, sebab tu British tidak mau. Jadi British bukannya kisah sangat pun Melayu, Cina, India bergaduh kan. Yang mereka mau ialah keamanan politik, sosial dan ekonomi. Bila tiga kaum ini bersatu padu, aman, barulah ekonomi maju. Bila ekonomi maju, siapa yang untung? British pun untung. Sebab perniagaan British di tanah Melayu masih banyak. Itu yang mereka jaga sebenarnya. Jadi British mau stabilkan tanah Melayu, baru berikan kemerdekaan. Jadi apa yang British buat untuk menyatupadukan penduduk pelbagai kaum di tanah Melayu pada masa itu? Mereka tubuhkan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Diorang buat satu organisasi, satu jawatan kuasa, namanya ialah jawatan kuasa hubungan antara kaum, ataupun in English Communities Liaison Committee ataupun CLC ringkasannya. Jadi ditubuhkan pada Januari 1949. Apa tujuan CLC ini? Apa objektif utamanya? Pertama ialah mengkaji hubungan kaum secara lebih mendalam. Mereka mengkaji apa masalahnya sebenarnya dengan tanah Melayu ini, apa punca-punca masalah perpaduan. Dan yang kedua, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Mereka mau kasih betul semua. And then ketiga, mewujudkan keadaan harmoni dan muibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Di tanah Melayu lah maksudnya pada masa itu. Dan punya moto ialah kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Bagus kan niat mereka kan, sangat bagus sebenarnya. Jadi dia CLC ini, penasihatnya Malcolm McDonald, Gubernur Jenderal British di Asia Tenggara. Pengurusinya E.C. Thuraisingham, wakil orang Ceylon. Ceylon itu apa? Sri Lanka. Sri Lanka, India di atas kan, di bawah ada pulau tu, itu namanya Sri Lanka. And then wakil Melayu, Datuk Onn Jaafar, Datuk Abdul Wahab, kamu tengok sendirilah. Kamu ingat Datuk Onn Jaafar saja, wakil daripada UMNO. Alright, kita ada wakil orang Cina, Datuk Tan Cheng Lock, dan the gang, and then ahli-ahli lain, Ronald Bradel, ni pegawai wakil orang Eropah. Wakil Komindia, Doraisamy, JS Gunting, wakil orang Serani. Jadi mereka sudah buat satu organisasi jawatan kuasa yang terdiri daripada pelbagai kaum, sama-sama bekerja sama untuk mengkaji, dan memulihkan perpaduan di tanah Melayu pada masa itu. Jadi apakah isu-isu yang berlaku di tanah Melayu pada masa itu? Apa masalahnya sebenarnya? Jadi kita pecahkan masalah ni ikut aspek. Pertama dari segi aspek politik. Apa masalahnya? Masalahnya ialah penduduk mau merdeka dan berkerajaan sendiri. Akan diusahakan. Dan yang kedua, kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu mau kedudukan orang istimewa orang Melayu sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Sebab pada masa itu banyak kaum-kaum lain kan. Kaum-kaum lain sangat ramai di tanah Melayu pada masa itu. Jadi orang Melayu pun rasa tercabar lah. Rasa risau lah dengan kedudukan mereka kan. Seolah-olah nanti orang Melayu pula yang menjadi orang asing di situ, di tanah sendiri. Gara-gara terlalu ramai orang luar di negara itu. Tengoklah macam Singapura kan. Singapura itu dulu majoritinya orang Melayu kan. Tapi terlalu ramai orang asing yang masuk di situ, tinggal di situ. Dan Singapura bukanlah negara Melayu, bukannya tidak sama dengan tanah Melayu. Tapi macam mana, apa boleh buat kan? Kita tidak boleh halang kemasukan orang luar ke negara pada masa itu kan. Seterusnya kedudukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu tidak memperoleh peluang ekonomi yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Orang Melayu, British biarkan orang Melayu di kampung-kampung saja. Bertani, ikut ekonomi kegiatan pertanian. Jadi
orang Melayu pun terpinggirlah daripada perniagaan dan perusahaan. Itu pun masalah besar juga di situ. Ya. Dan kewarganegaraan bukan Melayu. Okey, orang Melayu tidak mau orang luar ni diberi kewarganegaraan suka hati. Suka-suka jadi warga negara tanah Melayu. Kan? Nanti orang asing pula yang menjadi majoriti di tanah Melayu. Jadi itu pun masalah juga. Ya, macam mana mau diselesaikan? Ya. Dan pendidikan. Ya, sistem persekolahan berbeza-beza mengikut kaum. Okey, ya. Kan? Nanti kita akan belajar tentang apa? Ada sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Inggeris, kan? Berbeza-beza. Jadi sekolah berbeza, macam mana mau satu padukan anak-anak pelajar ni kan? Okey. Jadi itu pun masalah juga. Jadi apa yang CLC buat untuk selesaikan masalah-masalah tadi itu? Okey. Pertama, CLC mencadangkan peralihan ke arah berkerjaan sendiri dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Okey. British mau tanah Melayu ini merdeka sebagai sebuah negara demokrasi. Okey, bukan negara beraja. Okey, bukan raja berkuasa mutlak. Mereka mau sama macam British. Okey, raja berperlembagaan kan, British ada queennya kan, ada rajanya kan. Okey, mereka British mau tanah Melayu ini merdeka, sistem nanti dia punya sistem pentadbiran sama dengan British. Okay, jadi apa? Pilihan raya demokrasi. Jadi apa British buat? Kesannya ialah pilihan raya diadakan di peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Ini nanti kita bincang. Okay, pilihan raya. Ya, mereka mau ajar dulu orang-orang tempatan ni macam apa itu demokrasi, apa itu pilihan raya. Okay. And then seterusnya bersetuju agar orang Melayu wajar diberikan kedudukan istimewa kerana menunjukkan tak setia yang tidak berbelah bagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Jadi British pun setuju. Okay, memang orang Melayu penduduk asal sini dan mereka punya tak setia kepada tanah Melayu. Ya memanglah sudah orang Melayu kan. Okay, ya, jadi British mau dan British setuju orang Melayu di negara ini diberikan kedudukan istimewa. Tetapi kaum lain pun diberikan ada kepentingan sah juga. Ya, maksudnya orang Melayu diberi kelebihan sedikit lah berbanding kaum lain. Okay, tapi bukan maksud kaum lain dipinggirkan. Okay, cuma orang Melayu diberi kedudukan yang istimewa. Okay, sedikit lah, tidak banyak sangat pun. Okay, ya, sebab lah orang Melayu sudah namanya tanah Melayu kan, memang wajar lah orang Melayu diberikan kedudukan yang istimewa kan. Okay. And then seterusnya mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Itu pun isunya. Jadi apa British buat? Okay, mereka tubuhkan pembangunan industri desa Arida. Okay, pada tahun 1950. Okay, dia Datuk Onn Jaafar yang minta. Okay, mereka mau bangunkan kawasan luar bandar dan ekonomi orang Melayu. Okay, and then apa lagi? Bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk tak setia kepada tanah Melayu dan kerjasama di kalangan penduduk. Jadi ramai orang asing tanah Melayu, Melayu, Cina, orang Cina, orang India, kaum-kaum lain banyak lagi kan, orang Eropah kan, orang dari Asia Barat, banyak orang luar di tanah Melayu pada masa itu. Jadi sepatutnya mereka diberi kewarganegaraan. Jadi bila mereka diberi kewarganegaraan tanah Melayu, jadi mereka punya tak setia hanya kepada tanah Melayu. Contohnya orang India, bila mereka jadi warga negara tanah Melayu, kan ada kad pengenalan tanah Melayu, mereka setia mereka kepada tanah Melayu, bukan lagi kepada India. Begitu juga dengan orang Cina, setianya kepada tanah Melayu. Bukan lagi China. Macam kita sekarang lah. Walaupun kan kalau main badminton kan, Datuk Lee Chong Wei lawan Lin Dan, walaupun dua-dua Cina, Lin Dan orang China, Lee Chong Wei orang Malaysia, jadi setianya hanya kepada Malaysia. Begitulah konsepnya, itu maksudnya. Jadi dengan memberi kewarganegaraan itu kita dapat memupuk perpaduan sebagai sebuah satu negara. And then masalah pendidikan pula. Sekolah lain-lain, Melayu sekolah lain, Cina sekolah lain, Tamil sekolah lain. Jadi tiada perpaduan. Jadi macam mana cara menyelesaikan ialah mereka tubuhkan jawatan kuasa pendidikan, diorang kaji balik macam mana sistem pendidikan ni, macam mana supaya kita dapat buat satu sistem pendidikan untuk menyatu padukan penduduk pada masa itu. Diorang tidaklah terus ubah di situ kan, tapi diorang kaji dulu. Fikir dulu macam mana cara untuk menyelesaikannya. Bukannya senang-senang kita mau buat sekolah kan, mau kumpul semua bangsa dalam satu sekolah, susah pada masa itu. Jadi mereka buat kajian dulu. Apapun mau buat keputusan, kaji dulu, siasat dulu betul-betul, baru kita laksanakan. Alright. Jadi itulah yang dibuat oleh CLC, jawatan kuasa hubungan antara kaum.
Okay, bincang punya bincang, akhirnya mereka ada penyelesaian untuk masalah-masalah isu-isu utama yang tadi itu, apa isu politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan, pendidikan, isu-isu itu coba diselesaikan oleh CLC. Alright? Okay, walaupun belum lagi berjaya sepenuhnya pada masa itu, tapi ini adalah permulaan ke arah kemerdekaan tanah Melayu. Alright? Jadi itu saja. Lepas ni kita sambung lagi di 7.3. Okay. Apa di 7.3? Sistem ahli. Macam mana mau ajar penduduk tanah Melayu ni mentadbir sebuah negara demokrasi. Okay. Itu saja. Selamat mengulang kaji. Good luck for your SPM.